Pengenalan cukup kita menyatakan bahawa India telah mencapai satu tamadun yang tinggi dalam pelbagai bidang. Itu pengenalan dia. Dan pengaruhnya telah tersebar hingga keluar daripada wilayah India dan sampai ke Asia Tenggara. That's all. Maksud tamadun, pengertian Pengertian tamadun, okey, dia macam ni. Kalau tamadun tu secara umum lah, kalau ikut definisi daripada sarjana tu pelbagai lah. Kalau Ibn Khaldun dia ada teori dia, dia ada pendapat Madana, moden sebagainya. Secara umumnya tamadun itu, kalau kita gunakan ayat yang mudah, adalah masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan, masyarakat yang ada adab. Kalau ikut falsafah ataupun sejarah Islam, mereka melihat kepada tamadun itu adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan juga adab, akhlak. Sebab kalau kita lihat di barat sering menganggap bila bertamadun adalah berilmu pengetahuan, kan? Maksudnya awak ni tidak hidup dalam keadaan yang primitif, awak ni hidup dalam keadaan yang ada sistem, ada peraturan, ada undang-undang. Tapi kalau ikut sarjana Islam, terutama kita boleh lihat misalnya sejak daripada zaman perkembangan kerajaan Islam Abbasiyah di Baghdad dan juga kerajaan Bani Umayyah di Andalus, kan? Sarjana Islam buktikan bahawa tamadun itu tidak boleh hanya sekadar ilmu pengetahuan, tetapi juga kena ada adab, ada akhlak, menunjukkan bahawa dalam Islam perkembangan tamadun mesti disertai dengan agama sebagai asas kepada kekuatan tamadun. Jika tamadun sahaja yang menekankan kepada intelek saja, maka tidak akan kekal lama kerana dalamannya kosong. Jadi secara umumnya saya boleh simpulkan bahawa tamadun adalah satu tahap di mana masyarakat itu sudah mempunyai ilmu pengetahuan, sudah mempunyai kegiatan intelek, sudah ada satu undang-undang, sudah ada satu peraturan hidup, dan yang paling penting ada gabungan agama dan akhlak lah sebagai pelengkap kepada mana definisi masyarakat yang tamadun. Itu lebih kurang lah. Tamadun ni dia ada ambil daripada 3 bahasa yang dominan lah yang kita guna pakai dalam istilah tamadun ni. Okey, pertama dalam bahasa Arab, kedua dalam bahasa Inggeris, dan yang ketiga dalam bahasa Melayu. Untuk kegunaan tamadun dalam bahasa Arab ni, istilah dia banyak digunakan pakai oleh pelopor-pelopor sejarawan-sejarawan mengenai sejarah ketamadunan. Antaranya kita tengok yang diperkenalkan oleh seorang tokoh ketamadunan, iaitu Ibn Khaldun. Dalam bahasa Arabnya dia pakai istilah tamadun adalah mengenai istilah umran dan juga hadharah, di mana kita tengok umran dan hadharah ni, kalau kita tengok hadharah ni samalah macam umran, di mana umran ni dia merupakan maksud di mana sesuatu kelompok mendiami sesuatu kawasan yang tetap, yang kekal, yang tiada berlaku pindah randah untuk membina satu tamadun yang unggul. Okey, berbeza dengan perkataan umran tu, sama dia punya lawan dia adalah baduah. Baduah ni maknanya yang pindah randah, yang tinggal secara tidak tetap, disebut sebagai nomad lah. Kemudian ada lagi seorang tokoh sejarawan disebut sebagai Joti Zaidan. Joti Zaidan ni tokoh ketamadunan juga, tapi dia merupakan orang orientalis yang menggunakan istilah tamadun yang dikenalkan dalam buku beliau At-Tarikh Al-Islami. Okey, yang mana buku beliau ni dia menceritakan tentang istilah tamadun, mengenai nama tamadun. Dia tidak menggunakan istilah lain selain daripada tamadun. Yang mana kita tahu tamadun ni asal bahasa Arabnya diambil daripada perkataan madana. Madana tu merupakan perkataan kata kerja, bukan kata nama, yang mana dia merupakan kerja untuk membangunkan sesuatu bandar. Maksudnya macam itulah kurang. Okey. Dan bahasa Inggeris, manakala bahasa Inggeris kita ambil daripada bahasa Latin, itu daripada perkataan civitas, kemudian dia menjadi perkataan itu civilization. Itu maksud dia sama juga macam mana yang digunakan pakai dalam perkataan tamadun, hadharah dan juga umran. Manakala bagi orang Melayu kita guna perkataan tamadun, dan ada kala dulu kita guna perkataan peradaban, tapi sekarang kita guna perkataan tamadun
sama macam tamadun-tamadun lain juga. Okey, yang kita guna pakai untuk membina sesuatu bandar bukan hanya untuk menjadikan sesuatu bandar tu mempunyai infrastruktur yang baik, fasiliti yang baik, tetapi juga mempunyai kehalusan budi pekerti. Maknanya akhlak tingkah laku manusia tu perlu seiring lah dengan pembangunan yang kita lakukan. Bahawa pengaruh Hindu dan Buddha menjadi asas kepada pembinaan. Alright, secara desainnya, secara fizikalnya dia dibina oleh orang tempatan. Gaya tempatan, wajah dewa-dewa yang ada, wajah patung-patung yang ada itu membayangkan wajah patung tempatan. Dan ini nak menunjukkan kepada kita bahawa orang yang membinanya adalah orang tempatan. Walaupun kosmologinya adalah kosmologi dan idea konsep-konsep Hindu dan Buddha, tetapi dia membayangkan apa yang berlaku di dalam konteks tempatan itu. Jadi itu pengaruhnya di situ. Dan mungkin yang hadir itu adalah seorang arkitek yang tertentu, tetapi dari sudut yang melaksanakannya dan sebagainya. Ini kerana dia dinaungi oleh raja-raja dan pemerintah. Raja yang membiayai, yang membuat pembayaran, bagi bantuan keuangan dan sebagainya itu adalah kalangan raja-raja. Jadi tak ada duit, tak boleh nak bina bangunan. Jadi raja. Itu sebabnya raja itu diletakkan wajahnya di situ. Dan jelas pada angkuhan. Jadi seni bina keagamaan ini merupakan antara lambang paling penting yang menonjolkan pencapaian ataupun luasnya pengaruh agama yang datang dalam konteks tamadun India itu ke rantau Asia Tenggara. Itu sebabnya dalam sejarah kita, tempoh itu dipanggil sebagai Indianisasi. Tetapi ini tidak bermakna bahawa hal-hal berkaitan dengan tempatan tu langsung hilang. Indianisasi itu merupakan satu tempoh di mana pengaruh India itu kelihatan lebih menonjol, itu saja. Kerana orangnya masih lagi orang tempatan. Dia tidak berubah menjadi orang Aryan ataupun orang Dravidia. Dia masih lagi orang Melayu. Kalau di Vietnam dia masih lagi orang Cambodia. Kalau di Kemboja tu, kalau di Thailand masih lagi orang Thailand. Dia tidak menjadi India dengan pengaruh itu. Itu sebab tempoh itu sebagai Indianisasi. Ada benda lain yang lebih besar daripada itu yang dibawa oleh tamadun India. Kecuali hal-hal berkaitan dengan seni bina, hal berkaitan dengan bintang yang saya sebutkan. Teknologi yang mereka bawa juga sedikit sebanyak mempengaruhi aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian terutamanya di Funan itu, bagaimana teknologi yang ada di India sebagai contoh dibawa untuk diperkenalkan dan membolehkan aktiviti pertanian melalui perkembangan perkapalan, pelayaran, walaupun sebenarnya sistem dan aktiviti perkapalan tempatan telah pun mencapai tahap yang tinggi sama dengan yang dibawa oleh India. Tetapi kebolehan orang India untuk datang dengan kapal dan sebagainya itu kemudiannya telah juga mempengaruhi perkembangan perkapalan dalam budaya tempatan. Jadi teknologi-teknologi yang sebegitu rupa telah mempengaruhi perkembangan yang ada di rantau Asia Tenggara. Mungkin tak banyak. Itu sebabnya Nakib Al-Atas kata bahawa pengaruh India itu tak begitu besar. Tak begitu besar. Dalam bidang sains dan teknologi, falsafah dia tidak melahirkan falsafah yang besar-besar. Dia sedikit saja. Hanya dengan kehadiran Islam selepas itu baru dia mengubah suasana itu. Dengan kelahiran dan kemunculan ahli-ahli falsafah dan sebagainya datang daripada Islam. Agama yang berpengaruh pada zaman awal kan, dan ilmu pengetahuan disebut tadi, perkembangan ilmu matematik, geometri, perubatan dan sebagainya. Ramai yang tak tahu, antaranya bidang perubatan itu tamadun India mengembangkan satu cabang ilmu perubatan dipanggil Ayurvedic. Ayurvedic dan adalah satu cabang ilmu perubatan yang menggunakan herba-herba. Kan, herba yang untuk buat ubat. Dia ada kaitan dengan ilmu perubatan Yunani yang menggunakan herba. Kan? Yang mana sekarang ni agak berbeza kalau perubatan moden menggunakan banyak dadah sebagai asas kepada penyembuhan. Nak sembuhkan sementara dadah tu. Zaman dahulu banyak menggunakan herba-herba untuk menyembuhkan. Kan? Termasuklah kadang-kadang menggunakan bisa racun, bisa ular tu menjadi ubat. Terutama sebagainya kan. Maksudnya mereka menggunakan itu antara perubatan Ayurvedik lah. Kan? Dan orang-orang India juga mengembangkan antaranya kitab misalnya Seni halus
halus, dia ada, sebab kita tengok kan dia ada penghasilan dari segi alat muzik dia kan, tarian dia, kemudian kita ada dari segi bahasa dia dan juga tulisan dia lah. Okay, dia pun ada dia punya tulisan yang diguna pakai mengikut kawasan di India. Satu di Indo-Arya, satu di Dravida di sebelah selatan. Indo-Arya tu di sebelah utara kan, yang kita tahu kan. Dravida tu di sebelah selatan. Yang itulah yang antara kita guna tengok dari segi, tapi India sangat sinonim dengan muzik lah. Kalau seni halus tu lebih kepada muzik. Ada juga yang lain-lain, kita tengok seni bina dia. Yang mana seni bina dia ada simbolik kepada bangsa India tu sendiri, asal usul India tu. Kebolehan mereka kan dalam ilmu-ilmu yang ada, seperti astronomi pun ada, matematik ada, kesenian ada, apa lagi, yang itu je lah yang kebanyakan kita tahu. Tapi kalau kat Malaysia ni kita nampak dari segi bangunan-bangunan, pembinaan dia kan banyak berceritakan ada yang India lah, daripada India. Kuil dia Borobudur kan, kesenian pembinaan Borobudur ke kuil ke ataupun candi ke, itu dia sinonim dengan Buddha juga. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin tanyakan beberapa soalan. Yang pertama, pada pendapat anda, apakah sumbangan Tamadun India dalam aspek seni halus? Pendapat saya, sumbangan Tamadun India dalam seni bina halus ni seni bina. Contohnya macam Taj Mahal yang ada dekat India sekarang. Okey, seterusnya, pada pendapat anda, apakah sumbangan Tamadun India dalam aspek sains dan teknologi? Okay, dalam aspek sains dan teknologi pula, mungkin dalam perubatan yang menghasilkan pecah gali. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bertanyakan tentang beberapa soalan tentang Tamadun India. Okay, apa itu Tamadun India? Tamadun India merupakan tamadun tertua yang wujud kat dunia. Di mana Tamadun India berpusat? Di lembah Indus. Bilakah Tamadun India mula? Tak silap saya pada 2500 Masehi. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang beberapa soalan tentang Tamadun India. Okey, soalan pertama, apa itu Tamadun India? Okey. Berdasarkan pemahaman saya ataupun orang cakap daripada kajian saya, Tamadun India ni adalah salah satu tamadun yang tertua di dunia ni ya. So dia telah, sebenarnya cakap Tamadun India ni dia telah meliputi seluruh, orang cakap keseluruhan ni ya, penganut agama dekat sini. Means dan Tamadun India ni dia banyak mempengaruhi budaya dan cara hidup orang di Asia lah terutamanya. Okey, yang kedua, di manakah Tamadun India berpusat? So secara amnya Tamadun India ni dia berpusat di lembah Sungai Indus yang terletak di antara Pakistan dengan India kalau tak silap saya lah lokasinya. Okey, yang ketiga, bilakah Tamadun India bermula? So permulaan Tamadun India berdasarkan pembelajaran yang saya dapat, dia bermula pada tahun 2500 Masehi. Okey, yang keempat, apakah pendapat anda? Okey, pada pendapat anda, apakah sumbangan Tamadun India dalam aspek seni halus? So dari aspek seni halus ni kita boleh tengok banyak lah, daripada segi pembinaan, teknologi, tarian, muzik semua. So pada pandangan saya, yang apa yang kita boleh nampak pada Malaysia ni, iaitu
pembinaan patung yang besar tu, yang dekat apa tu? Batu Cave di Gombak. Itu adalah salah satu yang sumbangan dia lah yang ada di Malaysia. Okey, yang kelima. Pada pendapat anda, apakah sumbangan Tamadun India dalam aspek sains dan teknologi? So dalam aspek sains dengan teknologi ni, dia melibatkan yang kita panggil apa itu, melibatkan pengiraan, penulisan. So sumbangan Tamadun India ni dia yang secara ringkas kita boleh nampak dalam penubuhan tulisan Romans, iaitu yang numerical punya nombor macam nombor 1 sampai nombor 9 tu adalah ditubuhkan oleh Tamadun India. Terima kasih. Okay, sama-sama.